Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Sambungan perbincangan kita dalam bab beriman kepada hari akhirat, iaitulah tanda-tanda kiamat yang besar. Al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Kita telah pun belajar tanda-tanda kiamat yang kecil, yang memang tanda ini telah banyak berlaku di zaman kita dan juga sebelum zaman kita. Tanda kiamat yang besar ini ada berapa? 10 perkara. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis yang panjang itu? Yang pertama, keluarnya asap. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Keluar binatang melata, dabah. Naik matahari dari pihak barat. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berlaku gerhana 3 kali. Di sebelah timur, di sebelah barat, dan di sebelah semenanjung tanah Arab. Yang ke-10, keluarnya api dari Yaman yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan, ke mahsyar. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Di sini kami jelaskan tanda-tanda kiamat yang penting satu persatu menurut pendapat ulama hadis. Jadi kita boleh lihat. Dalam kitab kita ni Syekh kita pilih beberapa tanda yang penting. Yang pertama, terbit matahari dari sebelah barat. Mana matahari terbit dari tempat dia turun, dari tempat dia jatuh. Tanda ini adalah permulaan bagi perubahan yang berlaku pada undang-undang alam ini. Undang-undang alam, matahari akan naik di sebelah timur, syarq. Hari ini tak dia naik di sebelah dia turun. Dengan lahir beberapa perkara yang tidak dikenali oleh manusia sebagai peristiharan hampirnya berlaku kiamat. Dan berlakunya serentak perubahan undang-undang alam ini secara total seperti yang Allah gambarkan dalam beberapa surah Al-Quran. Perubahan terawal yang disebut dalam kebanyakan hadis ialah terbitnya matahari dari sebelah barat yang menyalahi kebiasaan. Jadi biasanya matahari naik sebelah timur. Hari ini dia naik sebelah barat. Itu sudah lari daripada kebiasaan. Tuhan yang berkuasa. Allah SWT yang berkuasa menjadikan matahari terbit dari sebelah timur. Berkuasa pula mengubahkan undang-undang perjalanan alam ini dengan menerbitkan matahari dari pihak barat. Kenapa? Kerana Allah adalah pencipta, pengatur dan pengurus alam ini. Semua kuasa di tangan Allah. Menurut keterangan setengah hadis menjelaskan bahawa perubahan ini adalah petanda besar bagi kiamat yang mula-mula berlaku. Kita lihat, tengok nota kaki 25, berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mengenai kelahiran tanda-tanda besar bagi kiamat secara tertib daripada himpunan beberapa hadis yang terasa kuat. Al-hadis yang kuat di sisi Al-Hafiz Ibn Hajar, ya tarajjah indi, katanya bahawa keluar Dajjal adalah tanda-tanda besar yang mengiklankan perubahan segala-gala di kebanyakan bumi ini. Dan berakhir dengan kematian Nabi Allah Isa AS. Adapun terbit matahari di sebelah barat ialah awal-awal tanda besar yang mengiklankan perubahan keadaan di alam, bahawa di bahagian atas. Maknanya matahari ini perubahan di sebelah atas. Dan berakhir dengan berlakunya kiamat. Barangkali keluarnya dabah, binatang melata itu berlaku pada hari terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan hikmahnya kerana terbit matahari dari sebelah barat adalah isyarat tertutupnya pintu taubat. Siapa yang belum taubat lagi pada waktu itu, tamat. Dan awal-awal tanda yang mengiklankan berlakunya kiamat ialah lahir keluarnya api yang menghalau manusia dari sebelah timur ke sebelah barat. Fathul Bari, jilid 11, 296. Kesimpulan daripada penjelasan Ibn Hajar ini, iaitu tanda-tanda biasa, tanda-tanda kiamat itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis tanda dia.
Yang pertama, tanda yang mengizinkan perubahan keadaan umum di bumi ini. Satu. Yang kedua, tanda yang mengizinkan perubahan keadaan di pihak atas. Itu matahari naik sebelah barat. Yang ketiga, tanda yang mengiklankan berlakunya kiamat. Oleh yang demikian, yang dimaksud dengan naik matahari dari sebelah barat yang sabit dalam hadis Abdullah bin Amr bin As sebagai tanda pertama bagi jenis kedua, yaitu tanda-tanda yang apabila lahirnya tertutuplah pintu taubat dan pintu iman. Wal'iyadzubillah. Kalau orang tak beriman lagi pada waktu itu dan tidak lagi duduk tak taubat pada waktu itu, habislah dia. Nah, jadi itu penjelasan huraian daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kerana jadi menurut keterangan setengah hadis menjelaskan bahawa perubahan ini adalah petanda besar bagi kiamat yang mula-mula berlaku di mana? Di langit, di sebelah atas. Kerana berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, Inna awwalal ayati khurujan. Inna awwal ayat khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'ala an-nasi ad-duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibiha fal ukhra 'ala athariha qariban. Akhrajahu Muslim. Maksudnya, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang mula-mula keluar ialah terbit matahari dari sebelah barat. Dan keluar dabbah, binatang melata ke atas manusia di waktu duha, di keluar pagi. Yang mana timbul dahulu, yang kemudian, yang kedua akan mengiringinya segera. Jadi, setengah pandangan tadi, dia kata mungkin pada hari yang sama. Matahari keluar belah ni, pagi tu, duha tu, keluar dabbah. Dabbah ni keluar di mana? Mungkin ada cerita nanti. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahawa apabila lahir tanda-tanda ini dan disaksi oleh manusia, maka mereka mulai beriman. Mula nak beriman. Dia tengoklah alam nak berubah. Sedangkan iman pada waktu itu sudah tidak memberi manfaat pada diri mereka. Inilah maksud yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Dalam kitab asalnya penuh ayat. Dalam kitab terjemahannya dia habis setengah. Patut dia sempurna seperti kitab asal. Maksudnya yang dia itu pada hari yang datang oleh setengah tanda-tanda Tuhan kamu, yang beriman seorang itu tidak dapat, yang iman seorang itu tidak dapat memberi manfaat pada dirinya yang belum beriman sebelum itu. Orang tak beriman lagi pada waktu belum tu, maka tutuplah pintu. Atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, baru nak buat kebaikan, baru nak taubat, habis. Surah Al-An'am ayat 158. Maka tertutuplah pintu dia. Itu yang pertama. Kita pergi kepada huraian ulama tafsir. Kebanyakan ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya iman seorang kafir selepas terbit matahari dari sebelah barat, imannya tidak memberi manfaat kepadanya. Demikian juga orang yang berdusta, taubatnya tidak memberi manfaat kepadanya. Dan sesiapa yang tidak beramal saleh sebelum itu, sekalipun ia beriman dengan amalannya selepas daripada terbit matahari dari sebelah barat, tidak memberi manfaat juga kepadanya. Semua ni daripada Fathul Bari. Ini habislah, tutup itu. Kita berpindah ke alamat yang kedua, iaitulah keluar dabbah. Dabbatul ardh. Khurujud dabbah. Keluar binatang melata daripada bumi. Al-Quran mengisyaratkan kepada tanda ini dalam ayat wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan yang menentu kedatangannya masa penghancuran alam,
telah jatuh ke atas mereka. Jadi maknanya keputusan nak hancur ini sudah mari. Kami keluarkan sejenis binatang melata dabah daripada bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat tanda-tanda kami. Suratul Namli ayat 82. Ayat tadi ayat cerita Yaumayati tadi suratul An'am ayat 158. Hak ni suratul Namli ayat 82. Jadi berhubung dengan keluarnya binatang melata dabah daripada bumi sebagai tanda kiamat adalah sabit dalam beberapa hadis. Sebahagiannya sahih seperti yang disebut, tetapi itu tidak menyentuh hal sifat-sifat binatang ini yang Allah keluarkan apabila tiba hampirnya kiamat. Jadi hadis yang sahih ini disebut dabah. Macam mana sifat dia? Tidak sebut dalam hadis-hadis tersebut. Adapun hadis-hadis yang menyentuh hal sifat-sifat binatang ini adalah hadis yang tidak sampai ke peringkat sahih. Jadi kata Tuan Syekh ni lah, Tuan kita. Bagi seorang yang beriman, cukuplah dengan nas Al-Quran dan nas hadis sahih yang menegaskan bahawa keluarnya binatang melata itu adalah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat. Ini benda ni akan berlaku. Keluar binatang. Apabila sampai masanya tertutup pintu taubat dan apabila hukuman Allah telah tetap akan berlaku ke atas manusia, sudah tentu tidak diterima taubat. Dan setiap orang manusia dihukum menurut keadaan dan kedudukan mereka sebelum itu. Ketika itulah Allah akan mengeluarkan binatang melata yang boleh bercakap dengan manusia. Ia mengenali manusia yang beriman dan yang kafir. Sekiranya manusia tidak pernah melihat binatang melata bercakap sebelum ini, Allah yang Maha Kuasa akan menjadikan binatang itu boleh bercakap serta dipahami oleh manusia dan mengetahui bahawa percakapan binatang itu adalah perkara yang menyalahi adat kebiasaan. Dan keluarnya binatang melata ini untuk mengisyaratkan hampirnya kiamat, sedang manusia sebelum itu tidak beriman dengan tanda-tanda Allah dan tidak percaya kepada kiamat. Itu cerita dabah. Jadi ada dalam kitab lain, anak dah tulis cerita ni, rupa dia, bentuk dia macam mana, tempat dia nya dalam buku sejarah Mekah. Mekah kelebihan dan sejarah. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam buku tu. Tempat dia keluar di antara Bukit Safa. Ni di Mekah. Dia keluar di situ. Keluar daripada bukit. Jadi keluar mari ni dabah ni keluar di Mekah. Jadi bentuk dia pelik lah rupa dia tu. Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya Syekh ni tak nak cerita banyak. Dia kata tak penting rupa bentuk tak payah. Yang pentingnya keluar satu tanda. Binatang ni pelik lah. Kalau dia keluar orang tahu dah ini alamat kiamat. Matahari pun naik dari sebelah barat dah. Jadi tanda tu dia rasa macam rantai. Bila mari satu sambung. Tidak kata tunggu lama mari pula. Mana dia akan bersambung saja. Tanda yang ketiga, zuhurud dajjal, kemunculan dajjal. Wa'iyazbillah. Ini balapan dajjal. Dajjal ialah pendusta yang menutup kebenaran. Dajjal dalam bahasa Arab, kita tak tahu dajjal ni apa benda. Bahasa Arab kata apa? Berasal daripada dajjala yang bererti menutup. Orang yang berdusta dinamakan dajjal kerana ia menutup kebenaran dengan kebatilan. Jadi sebelum keluar dajjal besar tu, dajjal kecil-kecil ni pun, kalau dia tutup kebenaran ni pun, termasuk dajjal juga lah. Dajjal kecil. Mini dajjal dia panggil. Small dajjal. Banyak penipu-penipu hari itu. Di antara tanda-tanda besar bagi kiamat ialah lahir seorang pendusta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya Dajjal. Ia mendakwa dirinya Tuhan, berusaha memfitnahkan manusia supaya berpaling daripada agama Islam. Melalui kejadian-kejadian yang menyalahi adat yang Allah izinkan kepadanya. Dia boleh buat apa-apa. Nak suruh turun hujan, nak suruh naik pokok naik. Nak hidup balik ayah kita yang mati, hidup balik. Itu cara dia buatlah. Jadi, menyebabkan orang mudah percaya dengan dia sebagai Tuhan. Lalu manusia terpedaya dengannya. Orang akan mudah percaya. Dalam hal itu Allah meneguhkan hati orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu. Orang hati orang beriman tak goyah. Dia tahu dah sebab ada tulis atas kepala dia kafara.
Mereka tidak terperangkap dengan sebab pendustaan dan penyesatan. Kemudian Allah izinkan melenyapkan fitnah ini, lalu turunlah Nabi Allah Isa alaihissalam dan membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa alaihissalam dia akan turun, dia akan bunuh Dajjal. Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ada menyebut hadis-hadis yang datang oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lain berhubung dengan kisah Dajjal adalah merupakan hujjah bagi mazhab ahli haq. Hujjah bagi mazhab ahli haq, ahli sunnah wal jamaah tentang adanya Dajjal. Ia adalah seorang manusia. Dengar, orang nak tanya Dajjal ni apa benda? Dajjal ni apa benda? Manusia. Yang dengannya Allah menguji manusia. Jadi Dajjal ni manusia. Allah Ta'ala uji pun manusia juga. Kerana Allah memberi kepadanya sebahagian daripada kekuasaannya. Di antara kekuasaannya, tengok. Yang pertama, dapat menghidupkan orang yang ia sendiri membunuhnya. Oh, sedap dia. Dia ambil seorang, dia bunuh. Kemudian, dia panggil, hidup balik. Bersambung balik kepala dia, bangun sengih suka. Macam mana kita tak, macam mana orang tak terpedaya. Orang main sihir kecil ni pun ramai dah mengikut. Lahir kesuburan dunia dan kemewahan bersama-sama dengannya. Jadi nampak dunia ni subur, bumi-bumi ni. Keluarnya syurga ialah nerakanya dan dua batang sungainya. Dia syurga ada neraka, dia kandar. Tertunduk segala perbendaharaan dalam perut bumi kepadanya. Menyuruh langit supaya menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujan dengan perintah Dajjal. Menyuruh bumi supaya mengeluarkan tumbuhan, lalu tumbuhlah tanaman. Berat tak berat kepala ni? Berat ni, cara ni. Tak usah kata apa kita ni. Kalau kita minta jalan raya, orang mari sambung batu depan tangga, berasa nak ikut dah. Itu. Ini bagi dulu semua benda yang dapat berlaku. Berat. Semua itu berlaku dengan kekuatan dan kehendak Allah. Kemudian Allah menjadikan Dajjal itu lemah. Ia tidak berkuasa membunuh manusia. Perintahnya tidak didengari. Ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman. Orang beriman Tuhan teguhkan hati dia. Inilah mazhab ahli sunnah, pendapat ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada semua ahli hadis, para fuqaha, ahli tahqiq dan ahli pengkaji, menyalahi dengan pendapat golongan al-khawarij. Khawarij ni salah satu pada golongan yang ganas, suka mengkafirkan orang. Golongan Jahmiyah, golongan Jahmiyah ni pengikut Jahm bin Safwan yang menafikan sifat Allah. Golongan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah, golongan yang banyak menggunakan akal dan yang mengingkari demikian dan menyalahi dengan pendapat yang mengatakan Dajjal memang ada, tetapi apa yang disebut mengenainya adalah khayalan dan kepercayaan yang tidak berasas. Kerana mereka menyangka sekiranya Dajjal itu benar ada, kenapa diberi kepadanya mukjizat para anbiya. Ini pandangan-pandangan kita tahulah menyalahi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak payah kita duduk percayalah. Orang yang terlalu ikut Mu'tazilah ni, ikut akal sangat, dia banyak sangat berkira dengan akal. Sedangkan hadis sudah ada Nabi kita. Berapa banyak hadis yang Nabi kita ajar supaya minta berlindung dengan Dajjal. Ini adalah pendapat yang salah. Kerana Dajjal tidak mendakwa menjadi Nabi, bahkan mendakwa Tuhan. Dan kekuasaan yang diberi kepadanya adalah untuk menguatkannya. Ia adalah pendusta yang membatalkan dakwaannya sendiri berdasarkan kepada gambaran kedudukannya. Ada tanda-tanda makhluk pada dirinya. Ia makhluk, dia Tuhan. Ketidaksempurnaan tubuh badannya, kelemahannya daripada penglihatan matanya yang buta sebelah. Dajjal ni mata sebelah ada satu mata. Kelemahannya daripada menghapuskan tanda kufur yang tertulis di dahinya. Atas dahi dia ada tulis kafara, mana kafir. Jadi kalau orang mukmin dia tengok atas dahi Dajjal, nata ni na'udzubillah,
lari cepat. Tapi kalau orang dah terpedaya dengan dia, tunjuk apa saja pun, dia tidak akan percaya dah. Itu dia panggil masalah Dajjal. Berdasarkan kepada kenyataan tersebut, maka tidak terpedaya dengan Dajjal melainkan orang-orang yang hina-hina. Orang yang hina, yang bertujuan menjadikan dapurnya berasap. Ya Allah, orang yang ikut cari makan. Atau yang bimbang kepada nyawanya, takut Dajjal bunuh. Atau takut kepada penginayaannya, penginayaan Dajjal. Orang yang tak kuat tahanan, dia akan ikut Dajjal. Kerana fitnah yang ditabur itu adalah hebat. Membengongkan akal. Sekalipun kelahirannya sebentar sahaja. Kerana itu bagi orang-orang yang lemah fikiran, tidak sempat memerhati keadaan Dajjal ini dan tanda-tanda kelemahannya, lalu percayalah orang-orang yang ingin percaya kepadanya. Wal'iyazbillah. Kita minta perlindungan Allah daripada terpedaya dengan Dajjal. Oleh yang demikian, para anbiya mengingatkan tentang fitnahnya, ketidaksempurnaannya dan tanda kebatilannya. Orang-orang yang mendapat taufik, mereka tidak terpedaya dan tertipu. Kerana berdasarkan pengetahuan mengenai Dajjal dan kedustaannya. Itu tamaklah kata-kata Imam An-Nawawi dalam syarah kepada Sahih Muslim. Jadi orang yang beriman, dia nampak tanda Dajjal, maka dia akan jauhkan dia. Dia tak akan percaya. Mu nak bunuh, aku bunuh. Tapi kalau orang beriman betul, dia tak boleh bunuh. Orang yang bodoh-bodoh dia percaya ke dia, habis terpengaruh. Di antara hadis-hadis yang menyentuh hal Dajjal ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fa asna 'ala Allah bima huwa ahlu, thumma dzakara ad-dajjal fa qala inni la unzirukumuh wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi innahu a'war wa inna Allah laysa bi'a'war akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini tanda dia. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di hadapan manusia. Nabi kita berceramah, berkhutbah di hadapan umatnya, bagi dia memuji Allah dengan pujian yang berhak dipuji. Jadi cara Nabi bila dia nak khutbah, dia baca dulu alhamdulillah dulu. Innal hamdalillah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut hal Dajjal dengan katanya, sesungguhnya aku menyampaikan inzar. Tanda inzar, peringatan. Inzar makna peringatan kepada kamu tentang Dajjal. Kerana tiap-tiap orang Nabi yang dahulu, kesemuanya telah memberi inzar, peringatan kepada kaum mereka. Tetapi aku akan tambahkan untuk kamu satu perkara yang tidak disebut oleh Nabi-Nabi dahulu, iaitu Dajjal itu a'war, mata buta sebelah. Wa inna Allah laysa bi'awar, sedangkan Allah Ta'ala tidak buta. Ini Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sempurna. Jadi Dajjal dia mengaku dia Tuhan, tapi mata buta. Kalau kalau Tuhan mata buta nak. Dia buta, nak dia buta. Tapi dia tak mampu nak hidupkan mata dia sebelah. Nampak sangat dia tu lemah. Dari hadis yang kedua, daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ana a'lamu bima fid dajjal min ma'ahu nahrani yajriyan ahaduhuma ra'yul 'ain ma'un abyad wal akhar ra'yul 'aini narun ta'ajjuj fa imma adrakan ahadum falyati an-nahr alladhi yarahu naran wal yaghmid thumma liyutaqi ra'sahu fayashrab minhu fa innahu ma'un baridun wa inna ad-dajjal masmuhul 'ain 'alayha zufratun ghalidhatun maktubun baina 'ainayhi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin akhrajahu Muslim. Dengar ni. Nak baca betul-betul. Maksudnya, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang akan lahir bersama Dajjal, apa yang akan keluar bersama Dajjal daripada Dajjal sendiri. Dajjal pun tak tahu. Nabi Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia. Bersamanya dua batang sungai yang mengalir. Yang pertama, kelihatan air yang putih. Yang keduanya, kelihatan api yang bernyala-nyala. Ingat, jumpa Dajjal nanti, ada satu sungai air yang bersih, satu lagi api nyala. Nabi kata, apabila seorang mendapati sungai yang pertama,
maka hendaklah dia berpaling. Jangan masuk dalam sungai itu. Tipu. Dan datangilah sungai yang kedua, yang ia lihat padanya api. Sungai api itu, kita masuk. Dan hendaklah ia memejam mata, kemudian tundukkan kepalanya, dan terus meminum air itu. Sesungguhnya sungai itu adalah air yang sejuk. Dan sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah. Di matanya ada selaput putih yang tebal. Tertulis di dahinya kalimah kafir. Kafir. Mana ada brand pada dahi dia. Kafir. Ka'alif para. Kafir. Yang dapat dibaca oleh orang mukmin yang pandai membaca dan mukmin yang tak pandai membaca. Wajib-wajib tua kita nak tak dibaca menulis pun, dia boleh baca Ka'alif para atas dahi Dajjal. Orang yang beriman. Allah tak nak beri kuasa. Tak ada, jangan bimbang. Yang kita nak bimbangnya, amalan kita tidak ada. Doa kita kalau salah tidak kuat, kita berlindung. Ini kita takut. Tapi kalau orang beriman, orang mukmin, jangan takut. Dia boleh kena. Dengan tanda-tanda yang Nabi kita SAW beri ini, kita boleh kena sekali-kali. InsyaAllah ta'ala. Dan daripada Nawas bin Sam'an, ia menceritakan. Hadis ini panjang sekali. 2 muka surat. Jadi kita terus pergi kepada terjemahan dia. Kalau baca hadis panjang pun, susah juga. Baca terus terjemahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Maksudnya, pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Dajjal. Baginda merendah-rendahkan kedudukan Dajjal serta membesar-besarkan fitnahnya. Allahu Akbar. Fakhaffadha bihi wa rafa'. Merendahkan kedudukan tapi fitnahnya besar. Ingat baik. Kita jangan ingat orang rendah benda kecil dah. Kadang-kadang orang kecil. Fitnah dia bahaya, bala dia besar. Macam sebuah dia tak besar. Tapi kalau benda sengat dia berat. Benda-benda yang melata dia kecil dia. Nanti kalau gigit. Ayuannya Nabi kata martabat dia rendah, hina ya manusia ni, makhluk ni. Tapi fitnah dia berat. Hingga kami sangka bahawa Dajjal itu berada dalam satu dusun kurma berdekatan dengan Madinah. Ketika kami pergi pula kepada baginda, baginda mengetahui tanda kedudukan pada air muka kami. Jadi bila kami balik pula, nampak air muka kita berubah macam mana. Baginda sallallahu alaihi wasallam menanya, bagaimanakah keadaan kamu? Kami menjawab, ya Rasulullah, engkau telah menyebut hal Dajjal suatu pagi. Engkau merendah-rendahkan kedudukannya dan engkau membesar-besarkan fitnahnya. Hingga kami sangka bahawa ia berada di satu dusun kurma, di kebun kurma di Madinah ini. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Dajjal yang aku takut terhadap kamu. Jika ia lahir sedang aku berada dalam kalangan kamu, kalau dia mari aku ada kat sini, maka akulah orang yang mempertahankan kamu. Tetapi jika ia lahir sedang aku tidak berada dalam kalangan kamu, Nabi dah wafat macam zaman kita ni lah ya Rasulullah. Macam nak buat? Maka tiada seorang masing-masing mempertahankan dirinya. Nabi suruh kepada kita. Kalau dia Dajjal mari, mu tak ada, apa nak jadi? Famru'un hajiju nafsihi. Nabi kata setiap orang tu menjadi hujah, mempertahankan dirinya. Allah jualah yang menyerahkan kepadaku untuk mengawal setiap Muslim. Maka Nabi pun cerita pada kita. Supaya kita kenal bahawa kita nak mempertahankan diri. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda yang berambut kerinting. Matanya timbul. Hingga aku menyerupai dengan Abdul Uzza bin Qatam. Sesiapa daripada kamu yang mendapatinya, hendaklah ia membaca awal-awal surah Al-Kahfi. Apa surah Kahfi ni? 10 ayat yang pertama. Kenapa? Surah Al-Kahfi. Apa? Tiap-tiap hari siapa ingat? Dajjal akan keluar daripada suatu tempat di antara Syam dengan Iraq. Lalu mengada-ngadakan kerusakan di kanan dan di kirinya. Baginda pun menyambung lagi ucapannya. Wahai hamba Allah, hendaklah kamu tetap dengan pegangan kamu. Jangan goyah. Jangan ada mudah terikut dengan Dajjal. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lamakah ia menduduki bumi ini? Berapa hari Dajjal duduk di bumi ini? Untuk mengganggu manusia? Jawab Rasulullah SAW, 40 hari. Ketika itu satu hari yang pertama dengan 1 tahun. Hari itu semacam tahun. Satu hari yang kedua sama dengan 1 bulan. Dan satu hari yang ketiga sama dengan 1 minggu. Adapun hari-hari yang lain adalah sama dengan hari-hari kamu. Ini. Kami bertanya lagi.
Ya Rasulullah, maka satu hari yang sama dengan 1 tahun, apakah memadai bagi kami dengan melakukan salat seperti 1 hari saja? Nak semaya macam mana? Ikut 5 waktu juga ke macam mana? Sahabat ni, dia tak tanya dah. Macam mana nak lari, macam mana nak menyelakkan dia. Dia kita tanya macam mana nak salat. Ini kan orang cerdik. Orang tahu tanggungjawab. Macam nak salat. Kalau kita tu tanya nak sembunyi kat mana dia Rasulullah? Nak lari. Jawab Rasulullah, tidak. Kamu hitungkanlah masa hari yang panjang itu dengan hari-hari biasa kamu. Kita kira lah. 1 hari berapa jam, kira ambil. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal di bumi ini? Macam mana dia berjalan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti awan yang dipupuk oleh angin. Oh, laju angin. Ia mendatangi manusia dan menyuruh mereka, mengajak mereka. Lalu ia menyuruh langit supaya menurunkan hujan. Maka turunlah hujan. Menyuruh bumi supaya mengeluarkan tumbuhan. Maka tumbuhlah tanaman. Binatang ternakan kembali daripada ladang dalam keadaan isi bonggol belakangnya lebih tinggi daripada dahulu. Gemuk. Pinggang dan isi punggungnya lebih panjang dan labu susunya lebih besar kerana terlalu kenyang dan subur. Oh, projek banyak ni. Ini cerita projek ni. Projek banyak dah jawab mari. Ni tak lekat tahan. Tak lekat nak tahan ni. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum. Ia mengajak mereka, tetapi mereka menolak seruannya. Lalu ia membelakangi mereka. Dan jadilah mereka dalam keadaan kemarau. Oh, dia kata, mu nak lawan aku ya? Tahan projek. Bagi. Kemarau. Di tangan mereka tidak ada sedikit pun harta benda. Dajjal melalui satu tempat runtuh. Saya berkata, keluarkanlah perbendaharaan, emas dan perak engkau. Jadi dia masuk dalam satu kampung yang telah terbiar. Bangunnya runtuh. Dia kata, keluarkan emasnya perak daripada perutmu. Lalu isi perbendaharaan bumi itu pun keluar. Mengikuti belakangnya seperti kumpulan lebah mengikuti ratunya. Oh, berjalan penuh dalam belakang. Kemudian Dajjal mengajak seorang pemuda yang penuh kemudaannya. Lalu dipancung leher pemuda itu dengan pedang. Dan dipotongnya menjadi 2 keratan. Yang senggang di antara keduanya sekadar panahan. Kemudian ia menyeru pemuda itu. Pemuda dia potong 2 tadi. Dia panggil. Lalu bangunlah pemuda itu menghadapnya. Dengan air muka yang berseri-seri dalam keadaan ketawa. Macam tak ada apa-apa. Yang dipotong tadi tak sakit. Sementara demikian Allah bangkit Al-Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa. Ia turun di Menara Putih, Manaratul Bayda, di sebelah timur bandara Damsyik, Syria. Nabi Isa akan turun di Syria, di Manaratul Bayda. Dengan memakai 2 kain yang bercelupan daun wars dan safaran. Ia meletak 2 tangannya di atas sayap 2 malaikat. Oh, malaikat bawa mari. Apabila ia menundukkan kepalanya, air tertitik. Dan apabila ia mengangkat kepalanya, mengalir daripadanya air. Seperti permata lu'lu'. Koral, lu'lu'. Bila saja orang kafir mengenainya, angin nafasnya akan mati. Dan jatuh angin nafasnya sejauh mata memandang. Allah. Lalu Nabi Isa mengejar Dajjal sehingga mendapatinya di kampung yang bernama Bab Lut. Berhampir dengan Baitul Maqdis. Lalu Nabi Isa AS membunuh Dajjal itu. Hadis ini dan lain-lain lagi menjadi dalil yang kuat bagi ahli sunnah. Di dalam konteks hubungan wajib beriman dengan kelahiran Dajjal. Sifat-sifatnya dan kesudahannya sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda besar bagi kiamat. Jika ada orang membangkang, ada orang tak setuju, bantah. Bagaimana Allah melahirkan kekuasaan yang luar biasa kepada Dajjal. Sedang kekuasaan luar biasa atau mukjizat itu tidak berlaku kecuali para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam sahaja. Itu soalan. Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala telah memberi jawapan. Al-Khattabi kata apa? Al-Khattabi telah memberi jawapan. Kekuasaan yang diberi kepada Dajjal adalah untuk menguji manusia. Nah, kita kena faham hikmah dia tu. Kerana di sisi mereka telah ada dalil-dalil yang membuktikan bahawa Dajjal seorang pendusta. Kita tahu dah. Seruannya tidak benar. Matanya buta sebelah. Tertulis di dahinya kalimah kafir.
yang dapat dibaca oleh setiap Muslim. Yang pandai, yang tak pandai baca pun pandai. Tuan-tuan yang tak pandai bahasa Arab jangan bimbang. Boleh baca pada hari itu. Tuan beri. Yang penting iman kena ada dalam hati. Kalau tak ada iman, na'udzubillah, habislah. Profesor pun tak boleh baca. Maka seruannya adalah lemah dan batil, beserta dengan ada tanda kekufuran, tanda-tanda ketidaksempurnaan pada dirinya dan kedudukannya, kerana kalaulah ia Tuhan yang benar, nascaya ia dapat menghapuskan tanda itu daripada halaman mukanya. Maka kekuasaan dan mukjizat yang diberi kepada para nabi tidak ada bangkangan. Di sini ternyatalah perbezaan di antara keduanya. Mukjizat tak ada, Nabi Allah Taala beri kuasa. Hal ni bawa Dajjal ada juga Tuhan beri pada dia kuasa nak menguji manusia. Itu saja. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala, bersama-sama dengan Dajjal itu ada tanda-tanda yang terang bagi orang yang berakal yang menunjukkan kedustaan Dajjal. Kerana ia tersusun daripada beberapa juzuk susunan makhluk dan tanda-tanda makhluk kelihatan nyata pada dirinya, di samping adanya kecacatan pada matanya. Apabila ia menyeru manusia untuk mengatakan ia adalah Tuhan, orang yang berakal paling tidak pun mengetahui bahawa ia tidak boleh menciptakan makhluk yang lain dan tidak boleh menyempurnakannya. Dan tidak kuasa pula mengatasi kelemahan dirinya. Paling kurang ia mesti berkata, "Hai Dajjal, yang mengaku pencipta langit dan bumi, ciptakanlah diri engkau sendiri supaya sempurna dan hilangkanlah keaiban daripada dirimu." Dia kita tunjuk atas muka Dajjal. Mung kalau betul mu Tuhan, matamu biar berselik lah. Supaya orang lain juga. Ni apa mata putih? Jadi dia pun mati malu ke diri dia. Dan jika engkau mendakwa bahawa Tuhan tidak boleh melakukan sesuatu pada dirinya, maka engkau tak usahlah mengada. Cuma hilangkanlah tulisan kalimah kafir dari engkau. Kalau kamu tak boleh nak jelek mata, tak apa. Kalimah kafir itu atas dahimu tu, buang. Tulis orang baik. Ini baik punya, good man. Orang yang sempurna punya orang. Kita cabar Dajjal itu, mampu saja, tak boleh buat apa. Jadi, dalam hubungan dengan ini, kita kena ingat, Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita bagaimana nak menyelamatkan diri. Di antara tadilah baca surah Al-Kahfi tadi. Kenapa? Tiap waktu salat, Nabi kita ajar supaya kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Di akhir salat, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Wa min fitnatil, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min fitnatil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Nabi kata kena baca 4 kalimah. Minta berlindung Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Minta berlindung daripada azab kubur. Minta berlindung daripada fitnah kubur. Minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan di sini, kita takut atas dunia ni kita terfitnah. Fitnah orang tuduh macam-macam. Itu fitnah. Tapi tidaklah besar. Paling jauh pun kita akan pergi ke mana? Ke penjara. Itu pun tak mahu kita. Wal'iyadzubillah. Tapi fitnah yang paling besar sekali, fitnah mati. Bila kita nak mati, tak boleh nak kata la ilaha illallah. Ini fitnah yang paling berat. Nak kata la ilaha illallah tak boleh. Nak mengucap tak boleh. Orang suruh ucap marah balik. Macam-macam. Ini yang paling takut. Sebab itulah keputusan akhir dalam hidup kita. Kita baik selama mana atas dunia ni, bila sama mereka akhir tak boleh kata la ilaha illallah, pada waktu itu tak ada guna lagi lah. Itu ya. Nabi kita suruh minta berlindung. Kemudian minta perlindungan daripada fitnah masih Dajjal. Kita baca. Kena baca ni. Kalau siapa yang tak kenal lagi, ambil kitab perisai Muslim tu. Yang kita doa ajar malam-malam tu, ambil bacaan di akhir salat. Nabi kita baca. Baca ni. Mazhab kita kata sunat, tapi mazhab lain. Mazhab Zahiri kata wajib nak baca. Sebab Nabi kita minta sangat supaya umat dia baca 4 perlindungan ni kena baca sebelum kita bersalam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Sebelum salam. Jadi sebelum salam tu kena baca doa dulu. Penting sangat ni. 4 perkara ni supaya kita minta selamat daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita di antara tanda-tanda kiamat yang besar yang keempat ialah turunnya Nabi Allah Isa AS menyebarkan keadilan di atas muka bumi ini, dan Nabi Isa juga yang membunuh Dajjal. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam
jalsah yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.